أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman yang ke-12, ayat yang ke-77, mengambil hidayah, mengambil pedoman daripada surah Al-Baqarah. Bagaimana peristiwa Bani Israel bukanlah sekadar satu cerita ataupun cerita, tetapi ia adalah peluang kita mendapat hidayah. Dan pada hari ini alhamdulillah kita terus bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Fadhil Ustaz sihat ya? Alhamdulillah katnya adalah sikit. Oh, sama kita ya. Ya, sehati sejuk. Alhamdulillah ya, bersama dengan rakan-rakan yang berada di studio. Terima kasih diucapkan hadir ceria ya setiap hari bersama Al-Quran. Dan juga tuan-tuan yang berada di rumah juga terus ceria bersama Al-Quran walau ada pelbagai cabaran kehidupan, ada sakit, ada cabaran yang ada Ustaz ya, kita terus doakan yang terbaik kerana kita tahu bahawa di sini adalah daerah ujian dan kita ingin respon dengan cara hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Semoga Allah terus menambahkan keberkatan kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini daripada halaman yang ke-12. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi ayat 77, 78 hingga 79. Iaitu pada ayat yang ke-77 kita melihat bagaimana Allah menyatakan Allah Maha mengetahui segala perkara rahsia dan yang nyata. Satu pernyataan yang ringkas, tetapi kita akan lihat bagaimana ayat ini mempunyai isi yang amat-amat besar tanggungjawabnya kepada kita sebagai umat yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-78, kefahaman Bani Israel terhadap Taurat. Ini adalah pelajaran untuk kita. Bagaimana respon kita kalau ada yang bertanya surah Yasin sudah faham ke belum, surah At-Taghabun sudah faham ke belum. Inilah ayat yang perlu kita ambil pelajaran. Dan seterusnya ayat yang ke-79, tegahan mereka yang menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Ini yang kita nak belajar bersama. InsyaAllah moga-moga dengan 3 ayat yang kita baca bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah boleh share, kongsikan. Yang berada di depan kaca TV juga ya, maklumkan kepada rakan-rakan bahawa kita sudah sampai halaman yang ke-12 surah Al-Baqarah, satu surah yang melatih kepimpinan dalam diri, dalam keluarga, dalam negeri, dalam negara dan peringkat antarabangsa sebagaimana kita belajar ianya turun kepada Nabi bila Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi diberikan modul surah Al-Baqarah, dilatih menjadi pemimpin. 3 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kita mulakan bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terus dikurniakan kebahagiaan, kesihatan, kebaikan dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama dengan Al-Quran, lalui setiap hari tanpa meninggalkan Al-Quran. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat istiqamah yang terus keep istiqamah, betul? Ya, istiqamah. Terus istiqamah bersama dalam My Quran Time bersama di studio, dan moga-moga satu hari nanti bersama pula dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah juga dapat hadir, kita belajar sama-sama dekat sini, dapat dengar suara, dapat mengaji sama-sama insya-Allah taala. Apapun walau berada di rumah Safas atau di mana juga berada, kita nak mengajak juga untuk sama-sama alunkan atau pendengarkan suara. Kenapa? Kerana kita nak baca 3 ayat. Ayat yang ke-77, 78 dan juga 79 Safas. 3 ayat yang kita nak mulakan pada kali ini, dan kita nak cuba. Lama dah kita tak baca dengan Tarannum Murattal
jaharkah ataupun jiharkah. Ayo kita cuba 77, 78, 79 halaman yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-77 hingga 79. Terima kasih ucapkan ya kepada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Moga-moga Allah terus berikan ganjaran ajar ya, pahala berganda bagi setiap huruf yang dibaca, dan lebih daripada itu ialah apabila kita cuba memahami Ustaz ya, memahami ini sebagai sumber barakah kebaikan yang berpanjangan yang kita doakan. Baru ni saya bertemu dalam satu sayembara antologi puisi Ustaz. Antologi. Jadi ada beberapa orang ini daripada kumpulan hartanah ya, yang inilah yang menggalakkan orang beli hartanah dan sebagainya. Tapi ada seorang ni dia kata dia daripada Quran Time episod yang pertama sampai hujung dia ikut ya, dan dia kata kalau 3 hari dia tak ikut tu ya, menonton sama ada yang live ataupun yang recorded, yang rakaman, dia rasakan bahawa hidup tak berapa tentu arah. Masya-Allah. Itu kesan istiqamah lah ya. Kita mengalu-alukan kehadiran kumpulan istiqamah. Betul. Di studio dan juga yang berada di rumah, kerana istiqamah ini penting. Lebih daripada itu, mengapa perlu istiqamah? Dalam ayat yang ke-77 ini Allah menyatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, iaitu dan tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Orang yang tak istiqamah Ustaz ya, dia rasakan bahawa Allah tahu tapi biarlah Allah tahu. Ya. Tapi kalau orang yang istiqamah, bila kita selalu membaca Al-Quran, mendengar peringatan hari ini, esok, kita mungkin degil lagi. Kan? Lepas tu dengar lagi, baca lagi berkali-kali, akhirnya dia akan masuk ke dalam
ke dalam diri kita. Itu kesan istiqamah, ya. Dan dalam ayat ini Allah menemplak kepada siapa? Kepada Bani Israel, ya. Salah satunya adalah di kalangan ustaz-ustaz Bani Israel. Ustaz pun kena, ya. Ustaz-ustaz Bani Israel ini, apa yang kita belajar sebelum ini, mereka bila dapat al-Quran itu ataupun Taurat, ya, bila ada kebenaran yang dinyatakan oleh orang-orang follower, pengikut dia menegur, ya. Dalam ayat yang ke-76 itu mereka kata, apa pasal kau beritahu kepada mereka, ya. Jadi orang-orang begini adalah orang yang dia tahu, ya, tahu tetapi hatinya ada masalah. Sebabnya bercakap tentang istiqamah ini ialah dia bukan sekadar tahu bahawa Quran kena baca setiap hari, Ustaz. Dia perlu ada hati yang bersungguh. Seperti tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, kita bersyukur pada Allah, kena doa selalu agar Allah membantu kita untuk beribadah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, untuk membaiki ibadah kita. Itu doa memberi kesan kepada hati kita, Ustaz, ya. Hati kita. Kalau pemikiran kita rasakan bahawa saya sihat, saya boleh je belajar baca Quran pada setiap hari 1 juzuk 2 juzuk. Itu teori, ya. Tetapi dari segi praktikalnya bergantung pada hati. Apabila hati sudah dilembutkan, kita sudah belajar sebelum ini ada 3 jenis hati, maka hati itulah yang kita perlu kekalkan istiqamah sampai ke akhirat nanti. Jadi pada ayat yang ke-77 ini Allah menemplak kepada kumpulan yang mengetahui, ya, di kalangan Bani Israel, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan apa-apa kebenaran yang ada, mereka cuba sembunyi ataupun tutup mulut kepada follower, pengikut mereka yang menyatakan kebenaran. Nanti kita kena dihujahkan oleh orang-orang beriman. Mereka cuba nak sembunyikan, ya, ataupun apa yang mereka nak i'lan ataupun mereka nampakkan. Hakikatnya apa? Hakikatnya ialah memang semua orang tahu Allah ini tahu, Ustaz, ya. Yang sembunyi ke dalam hati kita terdetik saja kita tahu, Allah tahu, ya. Tetapi bagi orang-orang ini, ya, Bani Israel di kalangan ustaz-ustaz ataupun pengikut ini, dia merasakan bahawa ini sebagai perkara yang boleh kita sembunyikan, ya. Jadi Allah menemplak pertanyaan awala ya'lamun ini, apakah mereka tidak mengetahui, ini sebagai satu cemuhan, sebagai satu peringatan, penghinaan pada siapa yang tahu. Ini masalah tahu ni, yang tahu tapi mengambil enteng pada apa yang kita ketahui. Kita nak belajar lagi selepas ini apakah sifat mereka ini. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sudah pun kita melihat pada ayat yang ke-77 bagaimana hakikat Allah menemplak kepada mereka yang mengetahui, ya. Apabila Allah menemplak ini sebagai satu perkara yang kita kena ambil peringatan, Ustaz, ya. Orang dah tahu dah bahawa tidak boleh contohnya potong queue, ya. Tak tahu ke tak boleh potong queue? Kan kalau orang persoalkan begitu, kita akan segan, apatah lagi terpampang di dada akhbar, kan. Orang tangkap gambar dan letak di akhbar, kan, ataupun di Facebook dan sebagainya. Itu baru di Facebook ditemplak oleh seorang manusia. Apatah lagi bila Allah menemplak dan dinyatakan dalam ayat yang ke-77, ini sebagai peringatan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang menyembunyikan kepada kebenaran. Dan satu di kalangan ustaz-ustaz, Ustaznya, di kalangan ulama, dan yang keduanya adalah kita sebagai follower, sebagai pengikut pun, apa yang kita tahu kita kena jelaskan. Kita tahu bahawa Allah tahu segala-galanya, tapi takkanlah kita nak nantikan wahyu turun pada masyarakat, ya, kepada non-muslim kalau mereka salah faham tentang Islam, ataupun lebih lagi penting pada waktu ini kepada orang Islam, Ustaz, ya. Orang Islam sendiri pun kadang-kadang dia menyatakan pernyataan bahawa it's okay kita ni tak baca Quran, yang penting kita ini solat, kan, ataupun kita tak faham pun tak apa, kita ni bukan orang Arab. Pernyataan-pernyataan begitu menunjukkan bahawa adakah ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hanya sangkaan-sangkaan yang dirasakan bahawa perkataan itu Allah tak tahu, ya, Allah tak tahu. Jadi peranan bila kita melihat ayat 77 ini, apakah mereka tidak mengetahui Allah mengetahui yang tersembunyi ataupun yang terang? Peranan bagi kita bila tahu sesuatu ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jelaskan. Kita kena jelaskan. Kerana ramai orang bertanya, Ustaz, ya, ramai orang keliru, ya, pelbagai konsep di dalam agama ini, dan peranan bagi kita yang tahu sedikit-sedikit sampaikan, dan yang tahu banyak sampaikan. Jangan tutup mulut, Ustaz, ya. Mengapa tutup mulut? Pasal nak selamat, kan. Kalau saya komen lebih-lebih nanti saya kena bambu pula dekat Facebook dan sebagainya. Tetapi itulah hakikat tentang perjuangan kebenaran yang kita tidak mahu ulang berdasarkan kepada peristiwa Bani Israel. Ayat yang ke-78, ya, bercerita tentang bagaimana gejala, ya, gejala jenayah ilmiah yang berlaku dalam Bani Israel. Ayat 78 dibaca sebentar tadi, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini hakikat Bani Israel, Ustaz, ya. Di kalangan mereka ada yang digelar sebagai ummiyun. Orang Yahudi kalau panggil orang Arab tu ummi, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau orang Yahudi panggil di kalangan mereka ummi, itu sebagai satu penghinaan. Jadi Allah menggunakan perkataan wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Di kalangan orang Yahudi Bani Israel itu ada yang ummi, yang buta huruf, tidak mengetahui daripada kitab Taurat yang diturunkan pada mereka kecuali dengan berangan-angan. Amani. Apa maksud amani ini? Dia rasakan dia ada surah-surah dalam Taurat itu, dia kata kita memang baca Quran, kan, kita memang beramal dengan Quran dan sunnah, kalau orang Islam lah, kan, Quran dan sunnah. Tapi bila tanya surah Yasin apa maksudnya, apa isinya, dia surah Yasin yang kita kena baca tu untuk memudahkan kita ke alam kubur, ke alam syurga. Yasin tu apa? Ayatnya tu berapa ayat? 83. Apa isinya? Dia banyak jawapan begitu. Perkara ini pernah berlaku pada zaman Bani Israel, dan kerana mereka adalah follower yang bagaimana? Kerana mereka tak kisah pun, biarlah ustaz-ustaz sahaja yang tahu. Lepas tu ustaz scam pula. Ustaz sembunyi-sembunyikan mana yang patut tahu, mana yang tak patut tahu, dan mereka tidak menjadi orang yang kritikal, berteraskan pada sumber asal daripada kitab Taurat. Inilah jenayah yang berlaku pada Bani Israel sehingga Allah mengutuk, menemplak kepada mereka. Dan bila kita belajar daripada ayat 78 ini, Ustaz, ya, kita pun bila melihat hakikat orang Islam, saya sendiri pun, kan, bila dah 30-35 tahun, kalau ketika di luar negara dulu, bila tanya apa erti surah At-Taghabun, bila tanya apa isi surah Muhammad yang bercakap tentang terorisme, waktu itu tak dapat nak menjawab. Tak dapat nak menjawab pasal ada ayat terorisme ke? Kan kita pula yang tak tahu, kan. Jadi sebenarnya gejala itu adalah penyakit bagi umat beriman zaman ini.
yang perlu kita ambil perhatian iaitu kita perlu belajar daripada Alkitab. Bukannya kita biarkan ustaz-ustaz sahaja yang belajarnya, kerana ustaz-ustaz kalau dia belajar ustaznya, kalau kita tak semak nanti dia scam kita. Betul. Kan, adalah ustaz-ustaz yang ikhlas tetapi ada juga yang memanipulasi, yang menyembunyikan pasal nak dapat bayaran daripada orang-orang tertentu, kena keluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan apa yang dikendaki, dan ini berlaku pada Bani Israel. Ini berlaku kepada ilmuan ulama Bani Israel yang kita tidak mahu berlaku, dan ia boleh berlaku kalau kita sebagai orang awam tidak mengetahui, digelar ummiyun dalam ayat yang ke-78. Kita baca sekali lagi ayat 78 untuk kita pasakkan, beri semangat pada diri dan keluarga. Walaupun kita bukan ustaz, kita tak belajar sampai ke Azhar ataupun Morocco, kita masih lagi bertanggungjawab pada ayat 78 agar agama ini bukan hanya milik orang tertentu, tetapi kita perlu jaga untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 78 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-78 kita nak baca sekali lagi. Agak panjang juga ayat dia, tapi jika nafas kita sampai, kita boleh terus baca sampai yadhunnun. Tapi kalau kita tak sampai, ada beberapa pilihan lah untuk kita wakaf. Jadi mari kita cuba ayat yang ke-78, kita baca dengan bacaan mujawwad, mujawwad dengan lagu Nahawan. Boleh? Sahabat-sahabat Istiqamah boleh Lagu apa? Nahawan, jangan tak ketahuan lagu Nahawan, insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-78, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, menyatakan bahawa di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang Islam itu ada yang tilawah, ada yang menghafaz, hifzun, dan juga wa qiraatan, maksudnya membaca, tetapi mereka itu tidak faham. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat 78 ini. Bila kita memahami bahawa kalau ada orang yang baca Quran, tilawah Quran, menghafaz Quran tetapi tidak faham, itulah yang digelar sebagai ummiyun la ya'lamunal kitab. Pada zaman Taurat itu dan juga pada zaman umat Islam sekarang ini yang perlu kita beri perhatian. Itu sebabnya mengapa kita kena persoalkan pada diri kita, pada anak kita, pada universiti misalnya, kalau orang ada master PhD itu, sepatutnya mereka itu tidak istilahnya buta huruf. Buta huruf. Dan maksud buta huruf dalam ayat ini adalah apa? Dia mestilah kalau dah boleh master PhD ataupun dah ada degree, sepatutnya cara berfikir itu boleh memproses kepada 114 surah yang ada. Jangan sampai digelar sebagai pemegang PhD yang buta huruf. Buta huruf dalam konteks ini adalah buta kepada Al-Quran, tidak memahami buku kejuruteraan, buku kedoktoran, berpuluh-puluh biji boleh dapat difahami, dikaji daripada satu ke satu huruf Ustaznya. Kalau yang programmer tu C++ tu, dia sampai dia punya comma, dia punya titik dia pun dia amat sensitif. Tetapi bagi Alkitab ada 604 muka surat sahaja. Ia adalah satu perkara yang Allah mudahkan, tetapi jangan sampai kita menjadi amani, iaitu berangan-angan, saya memang dah Islam, saya dah pun beramal dengan Quran, tapi apa yang awak amalkan daripada surah At-Taghabun ataupun daripada surah Al-Mujadalah? Mujadalah tu surah ke berapa? Kan, kalau itu pertanyaan daripada orang yang ada master PhD di universiti, itu tandanya jenayah yang berlaku pada Bani Israel itu boleh berulang, di mana follower bergantung kepada ustaz-ustaz, tapi ustaz pun pasal follower tak ada check Ustaz Ustaz cakap apa sahaja, dia mudah sahaja untuk memanipulasikan kepada rakyat ataupun pengikut pada waktu zaman dahulu. Di hujung itu Allah menyatakan wa inhum illa yadhunnun, mereka bersangka-sangka, mereka bersangka-sangka sahaja. Satu, mereka
rasakan bahawa mereka beriman dengan Taurat, mereka beramal dengan Taurat dan mereka bersangka-sangka banyak pendapat mereka itu bukan daripada Allah, mereka hanya bersangka-sangka, ya. Mungkin kalau satu hari nanti kalau tak jaga-jaga Ustaz, ya, orang akan buat kata selalulah tunduk di depan orang tua, kata-kata daripada Quran, kan. Kalau orang keluarkan pernyataan gitu, orang pun tak tahu ini Quran ke tak, kerana masyarakat tidak didedahkan. Dan harapnya My Quran Time sebagai salah satulah Ustaz, ya. Banyak lagi program-program lain kita galakkan, dan jemput ustaz-ustaz ke surau, jangan sekadar minta tajuk general, minta request surah ini, bayar mereka buat kerja rumah, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataannya wama yu'linun alana, ya, i'lan maksudnya sesuatu yang nyata, jelas dan terang. 16 kali disebut di dalam Al-Quran, berulang dalam surah Hud, dalam surah An-Nahl dan surah An-Naml, sebagai satu peringatan kepada kita, apa sahaja yang kita buat secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, hakikatnya Allah mengetahui. Jadi bila Allah mengetahui, kita tahu Allah tahu, sepatutnya kita jaga hati kita agar terus tunduk dan kembali kepada Allah pada setiap masa. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جئنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Buta mata tak nampak jalan di dunia, kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini, bila mana mata tidak buta, melalui pengalaman diri, kerana jalan itu sudah biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Moga-moga mata hati kita senantiasa terang benderang, dicahayai oleh cahaya Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Moga-moga dapat memandu kehidupan kita sekeluarga dan menuju ke destinasi yang kita dambakan, syurga Allah Subhanahu wa taala. Safas, Ustaznya, itu sebagai satu kesungguhan kita. Betul, ya, walaupun mungkin kita sebelum ini Ustaz, ya, saya sendiri pun surah-surah Quran Allah, ini kita rasakan bahawa susah kot, ya, nak memahami bahasa Arab. Kita ni bukan belajar dekat Mesir ke apa sebagainya, kan, tetapi rupa-rupanya Allah memberi peringatan. Sempatlah Ustaz, ya, kita dapat peringatan yang kita doakan kepada semua pejuang-pejuang Al-Quran sebelum ini. Ada yang kata Ustaz, ya, sebelum ni mengapalah orang tak perjuangkan tadabbur, kan, tapi sebelumnya orang perjuangkan baca, kan, pasal nak baca pun bukannya mudah sebenarnya, kan. Orang rasakan baca Quran ni sebagai satu yang pelik. Bila orang dah biasa, kemudian kita masuk pula pada bahagian faham, dan harapnya Allah terima dan teruskan perjuangan kita pada setiap diri dan keluarga kita, insya-Allah. Insya-Allah Safas. Jadi insya-Allah Safas sebut tadi perjuangan kita nak faham, kita nak baca dan kita nak singgah seketika dalam My Quran Time kita seperti biasa. Kita nak singgah ke ruangan tajwid. Subhanallah, supaya bacaan yang kita baca kalau di 1.0 sebelum ini Safas, kita sikit-sikit saja dan kita tak dapat dengar suara. Jadi yang 2.0 ini, sebab itulah
kita nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir sama-sama kita mengaji dan kita belajar, kita praktik sama-sama insya-Allah taala. Yang kita nak fokuskan pada kali ini iaitulah berkenaan dengan hukum tajwid. Kita nak melihat kalimah yang melibatkan tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam, iaitulah nama dia idgham bila gunnah, menyempurnakan, menjelaskan bacaan hukum idgham bila gunnah pada dua kalimah dalam ayat yang ke-79, iaitu wawailul lahum dengan fawailul lilladzina dengan fawailul lahum wawailul lahum. Baik, ada tiga sebenarnya. Baik. Jadi kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Baik, surah Azim. Dua kalimah iaitulah pada pertama fawailul lahum. Fawailul lahum iaitulah idgham terbahagi pada dua. Idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah, hukum nun mati atau tanwin kan. Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah. Kalau yang kita nak perhatikan hari ini iaitulah idgham bila gunnah, sifatnya tanpa dengung, nun mati atau tanwin, bertemu dengan dua huruf saja, iaitulah bertemu dengan ra, huruf ra ataupun huruf lam. Jadi dalam ayat yang ke-79 yang kita nak tengok ni, tanwin bertemu dengan huruf apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Huruf lam kan, huruf lam. Jadi tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dia dinamakan sebagai idgham bila gunnah kan. Masukkan idgham itu, masukkan bunyi dengung tanpa dengung, masukkan tanwin ke dalam huruf lam tanpa dengung, tak boleh dengung. Contoh fawailul lahum, cuba fawailul lahum. Baik, satu lagi kalimah wa wailul lahum. Ada setengah pembaca dia dengung. Fawailul lahum kan jumpa huruf fa ke apa? Rupa-rupanya jumpa huruf lam, maka tak boleh dengung. Dia kata cek tak dengung. Cek tak dengung, habis tu cek pegang je pun tak boleh juga. Jangan pegang. Contoh, pegang macam mana? Contoh, fawailul lahum. Tu lama. Wa wailul lahum. Dia tak dengung, tak masuk hidung, tapi dia pegang huruf lam tu. Fawailul. Dia tak dengung, tapi dia lama rasa tak boleh. Jelaskan bacaan kita, masukkan bunyi tanwin, seolah-olah hilang satu baris kan, terus pergi pada lam. Fawailul lahum. Cuba. Fawailul lahum. Wa wailul lahum. Bagus, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Nama dia apa tadi? Nur. Nur bukan nur. Nama dia idgham bila guna. Idgham bila guna. Nur mana kata bukan. Itu contoh saja. Idgham bila guna. Baik. Itu dari segi hukum tajwid kita pada hari ini. Kita nak lihat juga dalam bacaan kita huruf-huruf yang selalu kita jumpa, makhraj huruf yang kita nak fokuskan pada kali ini. Iaitulah kita nak melihat pada nak menjelaskan makhraj huruf ra pada kalimah yusirruna dan juga liyashtaru bih. Iaitulah ayat yang ke-77 dan juga ayat yang ke-79. Perhatikan kalau ayat 77 atas sekali. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalimah fokus kita ma ya'lamu ma yusirrun. Cuba 1 2 3. Kita nak menjelaskan ketebalan. Ketebalan. Tafkhim. Tebal pada huruf apa? Huruf ra. Kenapa kena tebal kat situ Ustaz? Sebab huruf ra apabila dia baris atas dia tebal. Kan? Huruf ra yang baris dhammah atau baris depan dia kena
kena tebal. Jadi kat sini tebal. Kalau bunyi nipis macam mana? Tipis dia bunyi macam ni. Contoh. Annallaha ya'lamu ma yusirru. Yusirrun. Ru tipis bunyi. Longgar bunyi dia. Cuba. Jangan cuba yang nipis tu, cuba yang tebal. Ma yusirrun. Cuba. Bagus. Satu lagi dalam ayat yang ke-79 pada kalimah liyashtaru bih. Cuba. Jangan tipis. Liyashtaru. Allahu Akbar. Tipis. Kan? Jadi Allahu Akbar tebal kan? Iaitu ra sukun pula sebelum dia baris atas pun kena tebal. Kan? So 3 dah kita kongsi. 1 ra baris atas, yang kedua ra baris depan, yang ketiga ra yang mati ataupun sukun sebelum dia baris atas. So kena bunyi tebal juga ra tu. Okey, liyashtaru bi sekali lagi. Liyashtaru bi. Cuba. Liyashtaru bi. Bagus, alhamdulillah. Jadi lepas ni jumpa je huruf ra bagi depan, baca dengan tebal baca dengan tebal insya-Allah taala. Ayat yang ke-77 akan kita cuba untuk hafal satu ayat, alhamdulillah pendek, satu baris, insya-Allah dapat kita hafal. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. 1, 2, 3. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ. Cuba. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ. Cuba. Sekali lagi ulang. Tengok saya. Tengok depan lah. 1, 2, 3. Masya Allah. Kawan sebelah sambung. Oh, pandai dia. Yang tak ingat tu kawan sebelah sambung. Okey. Sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Cuba. يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم ما يسرون وما يعلنون. Okey, cuba pejam mata. Ataupun tengok depan kan. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Cuba. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Masya-Allah, bagus. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. 1, 2, 3.
Masya Allah. Kita masuk ayat yang ke-78 pula. Oh, subhanallah. Kita nak berehat dahulu. Subhanallah tahniah. Kita nak rehat seketika. Selepas ini, kita akan bersambung kembali. Tentunya dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Rehat seketika. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak pada hari ini. Alhamdulillah, sebentar tadi kita sudah pun menghafaz kepada ayat yang ke-77. Alhamdulillah, sebagai satu kesungguhan kita Ustaz ya, dan harapnya nanti solat Zuhur, Isyak nanti kita boleh baca walaupun satu ayat, tetapi ia mengingatkan kepada kita awala ya'lamuna annallah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ya, sesuatu yang disembunyikan, yang dinampakkan sebenarnya Allah tahu, tapi lebih daripada itu ialah apakah kamu tidak mengetahui. Itu satu perkara di mana Allah menguji ataupun menemplak kepada siapa yang tahu tetapi buat-buat tidak tahu di dalam kehidupan. Moga-moga kita menjadi orang yang amat sensitif terhadap apa sahaja yang kita buat itu, kita kaitkan, kita tahu bahawa Allah memerhati kepada kita. Dan ayat yang ke-78, kalau ayat 77 itu berkaitan dengan komentar terutama kepada mereka yang berilmu di kalangan ilmuan para alim ulama di peringkat orang-orang Yahudi. Ayat 78 bercakap tentang follower, tentang pengikut, ya. Kita ada kumpulan ulama ustaz, tetapi ayat 78 banyak bercerita mereka yang orang-orang biasa, yang anak-anak tidak belajar ke Azhar, ke mungkin ke mana ustaz, ke Maghribi, ke mana, itu mungkin ayat 77. Tapi ayat 78 ini kepada kita yang belajar biasa-biasa, ya, masih lagi ada tanggungjawab untuk kita jangan jadi sebagai ummiyun, ya. Dan ayat 78 79 diikuti berkaitan dengan satu lagi peringatan besar berat Allah berikan terutama pada mereka yang belajar agama, yang mengetahui ilmu agama. Ayat 79 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca ayat yang ke-79, agak panjang. Mari kita cuba bagaimana pernafasan kita cuba kawal. Moga-moga dapat kita berhenti pada waqaf yang baiklah insya-Allah. Kita cuba dengan murattal sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim ayat yang ke-79 sebagai satu amaran, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, ya, iaitu celakalah ancaman neraka wail. Ustaz ya, neraka wail ini yang diterjemahkan oleh Imam Qurtubi. Ada banyak pendapat tapi salah satunya adalah sebuah lembah yang ada di neraka Jahannam yang mengalirkan nanah. Ustaz ya, mengalirkan nanah. Ancaman kepada siapa? Mereka yang menulis Alkitab pada zaman Bani Israel itu, mereka di kalangan ilmuwan menulis kitab dengan tangan mereka. Kita tahu bahawa menulis memang dengan tangan Ustaz ya, tapi bila digunakan perkataan biaidihim, itu maksudnya mereka menulis, ya, apa yang terkandung dalam Taurat itu dia tukar-tukarkan isinya dengan penuh niat dan penuh agenda, ya, ada agenda di sebalik penulisan mereka. Thumma yaqulun, dan kemudian mereka cakap apa? Hadza min indillah, ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah ubah, ya, kemudian dia cakap ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan ganjaran harga yang murah, ya, dapat commission ataupun dapat bayaran, dapat envelope dan sebagainya, tetapi dia tukarkan dengan kebenaran yang patut disampaikan. Apa pelajaran daripada perkara ini? Sebenarnya kalau zaman Bani Israel ataupun Taurat itu boleh ditulis menggunakan tangan Ustaz ya, boleh diubah-ubah dan orang tak perasan. Satu, tak perasannya ialah disebabkan apa? Disebabkan ramai yang tak tahu apa yang ada dalam Taurat. Ummiyun dalam ayat 78. Tapi lebih daripada itu, pada zaman kita ini, Al-Quran ini memang siapa yang cuba tukar walaupun satu titik, satu baris, ia tidak mungkin berlaku kerana Allah sudah pun berjanji pada surah Ar-Ra'd, Al-Hijr, ya, berkaitan dengan Allah menjaga kepada Al-Quran ini. Tetapi apakah yang kita belajar daripada ayat 79 ini ialah perkataan Alkitab itu merujuk pada sesuatu yang tertulis sebagai sumber peraturan ataupun perlembagaan. Jadi walaupun kita tak boleh nak ubah Ustaz ya, tetapi penafsirannya itu boleh diubah, ya, oleh ustaz-ustaz, oleh ulama-ulama. Dan kalau ia dia diubah untuk justify, untuk menyatakan bahawa kesalahan saya okey ataupun kesalahan orang lain okey, maka itulah juga dinamakan sebagai mereka yang menjual dengan harga yang murah. Kadang-kadang pasal dia berada dalam satu kumpulan, pasal orang ini mungkin terlibat dengan rasuah, kemudian dia tanya, macam mana kita nak membersihkan rasuah ini? Hantarlah imam-imam pergi ke Mekah, bersihlah. Kalau pendapat itu dikeluarkan bukannya untuk mencantas rasuah, tetapi dibersihkan, ya, dengan membuat amal-amal kebajikan, itu adalah fatwa-fatwa yang boleh muncul di kalangan mereka yang ingin menjual dengan harga yang murah. Yang kita perlu beri peringatan Ustaz ya kepada diri kita. Kalau kita ada anak-anak yang belajar agama, ayat 79 ni kena disampaikan, ya. Kita tidak mahu orang yang hafaz Quran tetapi diberikan ancaman wail. Sekali lagi Allah ulang, fawailul lahum mimma katabat aydihim, ya, wail bagi apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, iaitu celaka, neraka wail, jahannam bagi mereka yang yaksibun ini daripada hasil pekerjaan mereka yang mereka usahakan. Jadi income mereka, ingatkan bahawa dia ustaz, dia dapat income yang bagus, ini adalah halal, tapi rupa-rupanya orang-orang yang belajar agama lebih sensitif lagi pendapatnya kalau ianya diberikan tanpa ada kebenaran yang benar-benar daripada Al-Quran ini sendiri. Jadi ini membawa kita kepada resolusi pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita sentiasa memelihara diri daripada mengumpat dan jujur dalam berbicara. Ini adalah daripada ayat yang ke-77. Dalam keadaan sosial media sekarang mengutuk orang sana, bercakap isu keluarga orang lain dan sebagainya, kena ingat bahawa Allah mengetahui kita bincang keluarga orang lain itu, adakah kita menambah pahala ataupun menambah dosa, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada ayat yang ke-77. Yang kedua, resolusi kita hadir ke majlis-majlis ilmu untuk menambah kefahaman agama, kefahaman Al-Quran. Jangan sampai kita mudah-mudah ditipu ataupun dimanipulasi oleh mereka yang mempunyai ilmu agama. Rupa-rupanya ilmu itu hanyalah amani, harapan ataupun hanyalah sangkaan sahaja. Dan yang ketiga, kita menulis perkara yang boleh meninggikan martabat agama, ya, bukannya untuk menjatuhkan ataupun menukar apakah kefahaman kepada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fatih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, lapangkan dada kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, cerahkan mata kami ya Allah, lapangkan telinga kami ya Allah, agar semuanya dapat menerima pengajian Al-Quran yang kami sedang pelajari ini ya Allah. Moga-moga Al-Quran senantiasa membaluti kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami dipandu oleh petunjuk dan hidayah daripadamu ya Arhamar Rahimin. Dan moga-moga ya Allah Al-Quran menemani kami di setiap saat dalam kehidupan kami, bahkan ya Allah di syurgamu nanti ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya. Pada hari ini minta Allah kabulkan bantu kita sebenarnya untuk terus ya mengambil cakna dan serius tentang kandungan Al-Quran, kerana kita tahu bahawa bukanlah kerana kita ni bukan orang Arab maka kita outsourcekan kepada mereka yang belajar dalam bahasa Arab, tetapi kita ada nikmat daripada Allah untuk belajar. Panggil ustaz-ustaz ya, bagi AJK masjid kena panggil ustaz-ustaz ni kalau boleh dalam masa beberapa tahun itu. Kita ada Quran Time tapi mungkin ada yang tak tengok Quran Time. Ustaz mesti ada menjelaskan surah demi surah ya, paling kurang pun mungkin 3-4 tahun habis ya satu Al-Quran ini oleh ahli qaryah di situ, tanda okey yang ahli qaryah ini sudah selesai ke belum. Ini perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian, dan inilah perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan menyumbang, dalam masa yang sama tuan-tuan juga boleh berhubung dengan nombor hotline agar tuan-tuan boleh berhubung. Mungkin ada program-program yang perlukan bantuan kita bersama ya, kerana kita tahu jangan sampai jenayah yang berlaku dalam Bani Israel itu berulang. Kita merasakan bahawa Bani Israel macam hina ya, macam teruk, tapi rupa-rupanya ia boleh berlaku berulang dalam diri umat Islam jika kita mengulang apa yang mereka buat, tidak mendalami kepada isi kandungan Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk kita melihat, ada orang kata bahawa orang Islam ni kalau masuk neraka beberapa hari sahaja nanti masuk syurga juga. Adakah benar? Kita bersambung dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين